Okey. Alright. Boleh dengar suara saya dengan jelas. Kalau tidak, Kak Zada terpaksa cakap kuat lah. Okay. Ya, alright. Kalau tak ada mic, kita kena cakap kuat-kuat. Tak dengar, kalau tak dengar cakap dengan saya tak dengar. Okey, sekarang kita dah live di Facebook. So, kita tengah check lagi sekali ni. Di Facebook yang tak apa dengar ya. Yes. Okey, apa ni Facebook, apa ni notification dari Facebook? Ada Instagram ke? Tak nak ada Facebook. Okey. Okey. Alright. So, dah boleh ke? Tak boleh lagi. Sikit lagi. Alright, sekejap ya. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia ada masalah ya. Mungkin dah 2 hari kita tak guna mic ni. Okey, apa khabar semua? Minta sabar ya, tunggu sekejap lagi. Kita tak boleh. Ha? Tak dengar suara kat sana. Okey. Kan okey? Saya dekat kat saya dah. Saya tak jauh. Okay. Mungkin saya jauh, tapi tak apalah, kita kuatkan sikit kalau lah. Dia bagi Okey. Masih tak boleh. Okey, tak apa. Nampaknya hari ni kita kena kuatkan suara kita Kak Zaidah. Saya kuat, Kak Zaidah kena kuat lagi. Okey. Okey? Tak tahu apa masalah dia ya. Tak tahu. Alright, sekarang okey kan? Tak apalah. Okey, so hari ni kita nak beli dengan masalah. Kita dah boleh buat sangat ni. Betul. Okey, Assalamualaikum pada semua viewers dan Waalaikumsalam pada yang telah memberi salam. Okey, hari ni Kak Zada nak masak ya. Kita nak masak nasi Turki. Nasi Turki tapi ala-ala Kak Zaidah. Ya. Alright, bahan-bahan untuk nasi Turki. Dah lama kita tak masak nasi ya. So hari ni Kak Zada nak ajar buat nasi Turki ya. Bahan-bahan untuk nasi Turki kita. Alamak, berasnya tak siap lagi. Tolong ambilkan berasnya. Okey, kita gunakan beras basmati ya. 1 kilo basmati. Setengah kilo daging yang telah direbus. Kemudian airnya tu, air rebusan daging kita ambil ya. Kita sukat ikut sukatan beras. Kalau 1 mangkuk beras, kadang-kadang beras ni pun tengok jugalah ya. Basmati pun ada yang grade-gradenya ya. Biasanya Kak Zada kalau sukatan beras Alhamdulillah. biasanya Kak Zada akan sukat sama banyak dengan beras. Sebab kita ada campuran susu cair nanti ya. Jadi kalau Kak Zada biasa gunakan basmati, saya sukat 1 mangkuk. Kalau 1 mangkuk beras, 1 mangkuk juga air. Dan saya akan tambah dengan susu cair sebanyak setengah tin. Ya. Kemudian saya guna juga ini terpulang kepada perempuan, nak pakai banyak, nak kurangkan juga boleh ya. Saya pakai kentang, lebih kurang 3 biji kentang, saya potong agak kasar juga. Kemudian 2 biji buah tomato saya dadu. Saya guna juga sedikit bawang goreng. Kemudian 1 biji bawang besar dimayang. 3 helai daun bay leaf ya, kering. 4 ulas bawang putih ditumbuk bersama dengan setengah inci halia. Kemudian Kak Zada guna juga 1 sudu makan jintan putih dan setengah sudu makan jintan manis. Saya guna juga sedikit minyak sapi untuk menumis. 1 tin kacang pis. 5 biji telur, nak goreng boleh, tak goreng boleh. Kak Zada goreng ya. 5 biji telur rebus, saya goreng. Dah rebus, saya goreng. Kemudian kita guna 4 sekawan atau 3 sekawan juga boleh. Sedikit daun ketumbar dihiris dan koma-koma ataupun saffron direndam dengan air panas. Ya, kalau tak ada saffron tak apa. Perempuan boleh terus masak je lah kalau tak ada saffron ya. Okey, bahan-bahan dia nanti kita akan ulang lagi sekali ya. Okey, pertama sekali perempuan perlu panaskan periuk. Nak guna rice cooker juga boleh. Okey, Kak Zada nak panaskan Ada tukar tak? minyak sapi di dalam periuk. Nak guna rice cooker juga boleh ya perempuan. Banyak 2, ini kurang dalam 2 sudu makan besar ataupun 2 sendok ya. 2 sendok yang tak besar sangat lah, agak-agak lah. Okey, kita panaskan minyak sapi. Dan nak pakai minyak sapi juga boleh. Perempuan boleh guna minyak sayur ataupun minyak jagung ataupun minyak zaitun. Minyak zaitun tidak lah. Tapi hari ni Kak Zada minyak sapi lah ya. Okey. Kita cairkan minyak sapi ataupun minyak zaitun di kuali ataupun di periuk. Kalau nak buat dalam rice cooker, perempuan kena masak dalam rice cooker tu.
Ya. Okey. Sehingga minyak sapinya cair. Masukkan perkakas tumis. Kak Zara pakai 3 sekawan je lagi ya. Masukkan bay leaf. Okey, hingga minyaknya panas, minyak sapinya panas. Masukkan hirisan bawang besar ni tadi. Yang sebanyak 1 biji. Baunya mengancam. Minyak sapi memang sedap ya kalau kita masak ya. Kena pula dengan perkakas tumis ni. Sangat-sangatlah wangi. Ada yang bertanya, kalau tak makan minyak sapi ni, nak ganti dengan margarin boleh ke? Kalau tak pakai minyak jagung pun boleh. Ya, minyak jagung pun boleh. Okey, kita masukkan bawang putih yang kita dah tumbuk bersama dengan halia. Tumis lagi hingga wangi. Masya Allah, bau dia. Okey. Ni jintan, kedua-dua jintan ya. Satu sudu makan jintan manis dan setengah sudu makan jintan sorry. 1 sudu makan jintan putih dan setengah sudu makan jintan manis. Susah kalau buat jintan ya. Alright, kita tumis hingga naik bau. Okey, kita masukkan buah tomato. Masukkan kentang. Oh, dia Baik-baik tak ada. Okey, masukkan kentang. Jadi kentang ni kita kena rebuskan dulu ke macam mana Kak Zaidah? Tak perlu, Bel. Tak perlu. Kita Nanti masukkan nak terus. Masak sekali dengan nasi. So dia akan empuk terus bersama dengan nasi. Ini kita biarkan dulu sehingga semuanya layu. Ya, sehingga bawangnya layu. Apa tadi tu? Tomatonya layu ya. Kentangnya pun juga macam bergoreng lah macam tu ya. Tengok ni kita dekat lagi tengoklah. Masya Allah, sedap. Yes. Kemudian kita akan masukkan daging. Daging ni perlu rebus hingga masak betul ya, hingga empuk. Terpulang perempuan nak potong halus sikit ke, potong kecil-kecil, nak potong kasar pun boleh. Kita diam dulu digoreng dulu sekejap bersama dengan minyak sapi tadi. Jadi kalau daging ni kita nak bertukarkan kepada kambing boleh Kak Zaidah? Kambing lagi sedap. Kambing lagi sedap ya, dia punya lemak tu. Ya saya. Okey, kita biar dia sekejap. Tutup sekejap. Kena baru kita masukkan airnya. Alright, Puan Zaidah, daging boleh diganti dengan ayam tak? Nasi Turki ni daging ya. Yang berasaskan daging merah lah. Daging merah. Sebab kalau tak macam mana nak masak macam ni ya. Dia nanti tak cantik nanti. Kalau kita nak balik-balik nanti. Betul. Dia bukan kita masak lauk di bawah, nasi di atas, tidak. Dia akan kita masak sekali nanti bersama dengan ni. Ya. Okey, itu nampak cantik ya. Right. Kita bau ni tu sedap. Oh, bau dia. Yes. Saya rasa anda yang biasa masak nasi sedap ni dah boleh bayangkan baunya macam mana. Bawang goreng ni kita akan masukkan separuh. Separuhnya nanti untuk kita tabur di bahagian atas. Okey, Kak Zara akan masukkan air rebusan daging tadi. Saya dah sukat ya untuk beras saya ya. Saya masukkan air rebusan daging. Kemudian
bolehlah kita taruhkan garam. Nur Fauzia Wahab, nampak ada helaian daun dalam periuk tu. Salam ke? Bay leaf ya, bay leaf. Kak Zara guna bay leaf ya, dried bay leaf. Daun ni. Daun yang kering. Ni ya, bay leaf kering ya. Okey, sekarang ni kita akan masukkan. Kita tutup dulu. Oh, saya nak masukkan susu cair. Setengah tin susu cair ya. Sedap. Kita tutup yuk, biarkan nasinya, airnya masak, mendidih, kemudian kita rasa, lepas tu baru kita masukkan beras. Dia sebenarnya ada dua tiga cara ya. Ada yang setengah masak, setengah-setengah tu dia masak, dia celur berasnya. Juga dia. Tapi kita tak nak lah, hari ni kita panggil kita method tak nak lah. Jadi kita gendamkan beras dulu. Gendamkan dalam setengah jam, lepas tu kita masuklah. Alright, kalau kambing pun perlu rebus sampai empuk juga ke? Betul. Kambing rebus dulu, kemudian air rebusan tu jangan buang ya perempuan. Air rebusan tu kita guna untuk nak masak nasi. Tak dengar ya? Kuat. Dah kuat dah ni. Okey. So apa sebentar kita tunggu ni apa aktiviti hari ni. Selamat MCO hari ni. Hari yang pertama. Hari pertama 2 minggu kita kena banyak duduk di rumah. Okey. Tak ada boleh jalan-jalan lagi. Sedap boleh ya. Sedap nampak sedap. Tunggu dia mendidih dulu. Dia mendidih, dia dah cukup tu, kemudian kita akan masukkan beras. Lepas tu kita masukkan kacang pis dulu. Ya. Alright, sukatan beras dan air macam mana? Okey. Macam ni. Kalau ada mangkuk ke apa, beras yang belum dikosek, belum dibasahkan lagi, belum dicuci, masukkan dalam bekas. Katalah beras ni paras ni. Tadi air Kak Zada paras ni kan? Maksudnya beras Kak Zada tadi memang paras ni. So tak kisahlah aku nak suka pakai mangkuk ke, besin ke, tetapi airnya kena sama banyak. Ya, air sama banyak. Kemudian kita letakkan setengah tin ini. Jadi baru nampak bau nasi kita akan berdekat. Kalau sekiranya puan nak lembut lagi sedikit, tambah sedikit je lagi air, jangan banyak. Sebab basmati ni dia tak boleh banyak air. Dia banyak air, dia akan kembang, tak cantik, tak sedap. Dia makan beras biryani ni, basmati ni, ataupun nasi-nasi jenis-jenis guna basmati ni, nasinya kena berderai. Baru dia cantik lah. Sebab dia macam-macam flavor. Jadi kalau kita makan nasi binyet jadi macam muak. Macam muak sebab dia ada minyak sapi, dia ada bawang, ada susu ya. So dia tak sedap kalau kita makan, dia lembik, benyek, tak sedap. Dia tak macam nasi putih ya. Ya. Okey, peringatan hari ni memang sound agak problem. Jadi mohon maaf hari ni kalau tak dengar, komen banyak-banyak di bawah insya-Allah. Harapnya lalu ya daripada apa yang saya nampak ni sekarang ni, dan saya akan bacakan. Basmati ni Kak Zaidah rendam dulu ke? Rendam ya, saya rendam dalam setengah jam tadi. Basmati ni pun dia ada banyak grade ya. Kalau yang jenis kasar, perempuan mungkin boleh tambah sedikit air. Kalau yang jenis macam biasa, Kak Zaidah hari ni pakai Faiza Monggol ya. Monggol ni dia tak berapa kasar sangat, jadi dia tapi mahal juga. Just nice lah kalau tak nak yang tebal lah. Dia ada banyak grade dia. Ada yang tebal. Yang tebal tu kena letak sedikit lebihkan sedikit air. Macam beras yang Kak Zaidah dah provide kan untuk paste nasi. Itu agak kasar ya. Kasar. Itu agak kasar. Itu memang kasar. Maksudnya air dia mungkin 1,5. Ya, itu agak kasar. Yang ini agak halus sedikit dan dia mudah lembut lah. Okey. Kentang ni kalau perempuan nak goreng dulu pun boleh. Goreng macam saya goreng apa tadi tu, macam saya goreng telur tu pun boleh ya. Cantiknya. Kenapa marah ke tu? Siapa ni? Tikana girl. Mana assistant? Assistant gimana? Assistant mana tu? Okey.
Di tempat saya suara okey je. Alhamdulillah. Okey, jadi siapa yang tak okey tu kuat. Maksimum kalau boleh. Okey. Alright, kalau risaukan speaker takut pecah, guna earphone. Alright. Minta maaf banyak-banyak hari ni mic kita ada problem. Saya tak pasti apakah masalahnya. Okey, selalunya memang tak ada problem, alhamdulillah. Okey, tapi hari ni ada masalah, kita tak pastilah kenapa. Dia pun merajuk sebab hari ni MCO agaknya. Okey, macam ya. Tak apa. Kita bagi dia berdiri lagi supaya daging ni ada bersela sikit dengan bahan-bahan yang dekat dalam tadi ya. Ni tak ada rempah sangat, aku ada hanya sedikit je jintan. Ya. Dia tak ada rempah, kita nak letak dia ya. Itulah dia dekat Instagram patutlah. Ni komen-komen yang lain saya kena tengok daripada depan baru ada. Dekat phone lain tak nampak komen-komen anda. Nak relive ke? Sebab dia kata suara hilang. Hilang? Suara hilang. Apa lagi ni? Okey Ben, Kak Zada nak masukkan saffron ya. Ya. Kurma-kurma yang telah saya rendam bersama dengan air. Saya tak pakai air mawar ya. Saya masukkan untuk nak dapatkan bau ya, bau saffron dalam nasi kita. Ya. Nasi ni bukan kuning ya, kalau perempuan nak kuning boleh juga letakkan sedikit pewarna. Okey. Ini saya masukkan saffron. To get the smell of saffron ya. Masih lagi tak dengar ke di Instagram? Suara tak ada. Awat. Mesti ada suara. Cuma suara sayup-sayup lah sebab kita tak pakai mic. Ya, okey, saya masukkan kacang pis 1 tin ya. Tin kecil. Tin kecil ni saya masukkan kacang pis bersama dengan airnya. Tak ada suara ke dekat Instagram? Tak ada suara tapi saya bercakap ni. Tak ada suara. Ni saya buka tak ada. Okey, kalau macam tu kita relive suara tak ada. Awat. Okey, kejap Okey, jadi dekat Instagram kita end live dan kita live balik. Tak apa, kita letak cara-cara dulu. Walaupun suara tak ada. Kenapa ni ya? Okey, dah masuk kacang pis. Okey. Okey. Alright, masukkan beras pula. Masukkan beras ya. Beras ni saya dah gendam, kita akan masukkan. Beras ni Kak saya guna 1 kilo ya. Sekejap ya, saya kapis sekejap. Saya rasa social media Instagram dan Facebook ada masalah dengan phone kita sekarang ni. Jadi kenapa? Why? What happened? Jadi kita live lagi sekali. Okey, masukkan beras. Kita tengok macam mana rupa yang dah dimasukkan beras. Alright. Yummy Kak Zaida. Ni dah tak payah makan lauk ya. Yummy. Tapi insyaAllah saya akan ajar lauk yang sesuai nak makan dengan dia. Mungkin insyaAllah besok lah. Hari ni kalau saya nak ajar lauk tak sempat ya. Kita ajar nasi je dulu. Okey, nampak tu cantik ya berasnya. Wow. Mana kita tengok beras dia Kak Zaidah. Tunjuk beras dia. Cantik beras dia hari ni. Kita menggunakan beras Faizal Monggol. Wow. Faizal Monggol ya hari-hari. Kak Zaidah ni kalau masak, saya suka tukar-tukar beras. Ya, tengok masakan lah. Hari ni kita pakai Faizal. Ya, okey. Kedai. So kita akan tutupkan periuknya supaya nasi ni mudah cepat kembang dan kering. Alright. Ada soalan Ben? Alright. Okey, nampaknya di IG dah okey. Okey Semua pula. marah-marah Okey, dah okey. tadi. Sabar
Ya bertenang. Dia apa orang kata luar daripada bidang kuasa kita. Jadi kita usahakan kita usahakan, tapi yang terbaiknya sebab Kak Zaidah dengan baik hatinya setiap hari Isnin hingga Khamis nak berikan anda resepi, macam-macam jenis resepi. Jadi kena sabar sikit, okey? Johor okey, alhamdulillah. Dekat Facebook okey katanya. Alright, Zainal Sudin kena naik tingkat 4 sekolah ni, cik. Kenapa? Dapat lain lah tu kot. Oh tak, saya share je tak fokus. Kenapa? Sebab kat PPS Rio ramai mangsa banjir kat sini. Itulah dia. Kita doakan yang baik-baik untuk yang affected dengan banjir ni ya. Jadi mohon kita doakan yang baik-baik untuk mereka yang terjejas. Okey. Beras Faizah Monggol ada kat rumah, bolehlah ni nanti try. Ni simple aja ya. Nasi Turki ni simple. Kalau nak makan dengan lauk pun tak apa ya, sebab dia dah ada daging kat dalam. Dan nasi dia very mild ya. Rasa tidak terlalu heavy, tidak terlalu rasa rempah ya. Sedang-sedang aja. Dan Kak Zara akan ajar nanti satu jenis lauk yang boleh dimakan bersama dengan nasi Turki ni. Tapi tak sempat lah hari-hari. Kan? Kita akan tunjuklah. Mungkin insyaAllah besok kalau tak ada parau, nampak kubel dengan minyak dengan kacang pisnya. Kita tunggu nasi kita kering ya. Kering je dah siap lah Kak Zaidah. Kering je, lepas tu kita tunggulah. Tunggu dia kering betul lah. Kita dah kecilkan api. Okay, kentang kita pun dah cantik ni ya. Campur dah. Alright. Ada yang bertanya, ada yang dah bertanya pasal lauk apa yang sesuai untuk dipadankan dengan nasi Turki. Kalau dengan paste nasi Kak Zaidah yang Kak Zaidah dah keluarkan, kita ada 8 jenis paste nasi ni. Antaranya lauk biryani, lauk merah, kita punya kari kapitan. Sangat sesuai untuk dipadankan. Dan juga lauk lain yang dah Kak Zaidah siarkan sebelum ni pun ada banyak lagi. Dan jangan risau sebab Kak Zaidah kata tadi, InsyaAllah esok kita akan bersiaran dengan resepi lauk yang bersesuaian dengan nasi Turki. Nasi Turki ni, orang Turki dia suka makan terung. Dia orang suka makan terung ya. Dia suka makan lauk yang ada terung ya. Jadi insyaAllah besok salah satu lauknya kita gunakan terung ya. Dia orang suka makan terung ya. Jadi insyaAllah saya belum pernah ajar lagi lauk ni, lauk terung ni. Jadi insyaAllah besok kalau tak ada pagal, kita akan tunjuk lauk yang sangat sesuai, sedap dimakan bersama dengan nasi ni. Okey. Itu pun nasi dia kering. Sambil-sambil tu kita jawab-jawablah soalan-soalan anda. Kita bercik-chat sementara tunggu nasi siap. Hijau tu apa? Hijau apa tu? Kacang pis. Kacang pis hijau ya? Mungkin ni kacang pis ni. Oh, yang hijau-hijau tu apa? Kita masukkan kacang pis yang putih dia. Okey. Alright, ni. Kacang hijau yang Kak Zaidah gunakan hari ini. Kacang pis ya. Okey, so kacang pis yang Kak Zaidah gunakan adalah yang ini. Okey, itu yang buatkan dia hijau-hijauan. Hijau-hijauan apa tu? Yang hijau-hijau pula yang ada kat dalam periuk tu. Okay, kita tunggu sekejap lagi dia nak kering ni. Kemudian kita akan taburkan daun ketumbar yang kita dah iris bersama dengan sedikit bawang goreng, dan kita akan letak telur. Jadi bila kita nak balik nanti, telurnya taklah hancur. Jangan letak sekarang telurnya. Nanti kita balik-balik kan hancur pula telur. Sedap ya. So kita akan letak nanti waktu dia dah kering, baru kita letakkan telurnya. Kalau tak nak letak telur pun boleh perempuan. Okey, ada yang mana? Kering dah, kita dah nak kecilkan api ya. Wow. Sedap memang Kak Zaidah. Okey, kita akan kecilkan dulu apinya. Biasalah pada sesiapa yang biasa tengok live Kak Zaidah, kalau Kak Zaidah masak, kita akan alas periuk ya. Kalau tak nanti kita letak alas ajaib. Kita akan letak alas ni lah. Okey, siapa yang bertanya ni apa? Ini adalah alas kepada pie tray. Okey, pie tray kan kita boleh tolak tu yang besi yang tengah tu. Yang tu lah dia. Okey. Kita buka je untuk kita nak taburkan daun bel. Kita nak tabur daun apa? Daun ketumbar. Bawang goreng.
Kemudian kita akan masukkan telur. Wow. Oh, kena lubang-lubangkan. Yelah, kalau dia tertumbuk susah juga. Okay. Macam tak nikmat pula kan kalau dia tiba dia timbul je kat atas. Wow. Kita Sedapnya taruh Kak 5 Saida. biji lagi ya telurnya. Telur yang dah direbus dan Goreng. Tak nak goreng pun tak apa. Cuma saya lebih suka goreng cantik. Okey, kita akan tutup. sedapnya bau dia Kak Zaida. Masya Allah, sedapnya. Okey, kita akan tunggu dia hingga dia masak. Sementara tu bolehlah Kak Zaida jawab-jawab soalan yang mana nak bertanya. Jangan iya apa-apalah. Okey. Alright Kak Zaida. Ya. Nampaknya ada juga yang baru-baru tune in dan juga mungkin yang tadi tune in setengah jalan nak tahu resepi untuk yang Kak Yes. Zaida gunakan untuk menu hari ni. Okey, kita ke mana? Mari kemari. Ah. Mari kemari. Okey. Okey, bahan-bahan macam tadi. Okey, bahan-bahan untuk nasi Turki hari ini Kak Zara gunakan 1 kilo basmati ataupun beras biryani. Hari ini Kak Zara guna Faiza Monggol ya, Faiza Monggol 1 kilo. Kemudian saya guna setengah kilo daging. Terpulang puan-puan suka daging lebih, letaklah lebih ya. Mungkin 1 kilo, setengah kilo lebih sikit ke 1 kilo pun boleh ya. Tapi jangan lebih daripada sekilo lah. Kalau kau banyak daging pun nanti tak cukup pula dia punya air nanti ya. Okey, daging tu perlu direbus hingga empuk. Sama ada perempuan potong dulu rebus atau rebus dulu seketul-seketul kemudian dipotong. Tak kisah ya. Kemudian kita ambil air rebusan daging tu untuk kita masak nasinya. Jadi sukatan beras untuk masak nasinya ialah kalau 1 mangkuk beras kena 1 mangkuk air. Ya, dan kita guna setengah tin susu cair. Kita guna juga apa ni? 4 ulas bawang putih, setengah inci halia, kita tumbuk ya, tumbuk hingga halus. Kemudian 3 sekawan. 3 sekawan ya, 3 sekawan untuk kita menumis ya, 3 sekawan. Nak pakai 4 sekawan pun boleh lah. Ya, tapi Kak Zara guna 3 je tadi, 3 sekawan. 1 biji bawang besar kita mayang ataupun kita iris. 3 helai ataupun 3 keping ya, daun bay leaf tadi, bay leaf yang dried bay leaf ya, bay leaf yang kering. Okey. Kemudian Kak Zara guna juga sedikit kurma-kurma. Kurma-kurma terpulang. Kalau tak ada pun tak apa ya. Kurma-kurma is saffron ya. Rendam sikit dengan air panas. Kemudian Kak Zara guna 1 sudu besar ataupun 1 sudu makan jintan putih, setengah sudu makan jintan manis. Okey. Kemudian saya guna juga 5 biji telur direbus kemudian digoreng. Okey. Saya guna juga 3 biji kentang saya potong kasar. Nanti dah masak nanti pun boleh tengoklah ya. Saiz kentangnya. Nak potong kecil-kecil pun boleh juga kan. Cuma kalau potong kecil takut nanti dia hancur pula dalam nasi. Jadi bila makan rasa kentang hancur tak sedap ya. So saya buat dia kasar-kasar sedikit, sekasar daging kita potong lah. Okey. Kemudian kita juga Kak Zara juga guna 2 biji buah tomato dibuat dadu, dipotong dadu. Dan 1 tin kacang pis. 1 tin kecil kacang pis. 1 tin kecil tu ya, kacang pis. Tu je bahan-bahan dia ya. Dan garam secukup rasa lah. Okay. Kita nak kena end live dekat Instagram sebab suara tak keluar juga. Okay, di Facebook okey. Facebook okey. Di Cuma Instagram. Facebook mic tak function tapi masih boleh dengar suara Kak Zaida. Okey. Tapi yang sekarang problem pula di IG langsung tak ada suara. Yang ni tak ada suara pula dekat dekat Facebook pun tak ada suara. Masya Allah. I think macam masalah hari tu juga yang kita lalui, ada aplikasi Facebook dan juga Instagram masih ada masalah ya.
Okey, ini memang luar daripada bidang kuasa kita, tapi kita akan cuba daya upaya. Dan jangan risau, sebentar lagi kita ada video ringkas untuk setiap menu yang kita siapkan. Okey. Esok besaran pukul berapa untuk masak lauknya? Biasa 2.30 ya. Lunch kita biasanya pukul 2.30 ya perempuan. So kalau perempuan antara 2.30 hingga 3, saya cuba kalau saya dapat buat pukul 2.30, saya akan buat pukul 2.30. Tapi kadang-kadang ada hal yang saya terpaksa uruskan dulu ya. Jadi harap perempuan bersabarlah. Antara 2.30 hingga pukul 3. Jadi doakanlah yang baik-baik. Moga macam kita apa boleh merancang, tapi kita tak pasti. Yalah, kita doa yang baik-baik. Ya, ada je. Kita harap kita lagi nak kalau boleh nak senang ya. Betul. Lagi je tu. Belum lagi. Okey, memang ada masalah je dengan aplikasi Instagram dan juga Facebook untuk hari ni. Okey, sound okey je? Clear? Okey, alhamdulillah di Facebook. Kak Kucing ada suara? Alhamdulillah. Okey, jadi dah dapat salin ke resepi yang Kak Zaidah bacakan tadi? Ni gelap ni, kenapa gelap? Mana gelap? Tak terang. Apa masalah? Tak tahulah ya. Tak tahulah Kak Zaidah. Saya pun tak pasti dah kenapa. Hari ni Kak Zaidah pun lagi sekali bahan-bahan dia. Tadi pakai mic, sekarang kita campur mic dia. Alright, mungkin boleh dengar dengan terang. Saya cuba kuatkan suara saya ya. Okey, 1 kilo beras basmati ataupun beras biryani. Setengah kilo daging direbus. Ambil air rebusannya ikut sukatan untuk kita nak masak nasi ya. Kalau 1 mangkuk beras, maknanya air rebusan daging juga 1 mangkuk ya. Kemudian Kak Zaidah guna setengah inci halia ditumbuk bersama dengan 4 ulas bawang putih. Saya juga guna 3 sekawan untuk menumis. 1 biji bawang besar dimayang untuk ditumis juga. Kemudian 3 helai daun ataupun bay leaf, dried bay leaf yang kering tu ya. Kemudian kita guna juga sedikit koma-koma ataupun saffron. Ini optional, nak pakai boleh, tak nak pakai pun tak apa ya. Kemudian 1 sudu makan jintan putih, setengah sudu makan jintan manis. Kemudian saya guna 5 biji telur direbus kemudian digoreng. Kita guna juga 3 biji kentang dipotong sebesar daging. 2 biji buah tomato dipotong dadu. Saya guna juga 1 tin kecil ya, 1 tin kecil tu kacang peas. Kita ambil sekali dengan airnya. Kemudian setengah tin susu cair untuk nasi ni ya. Okey. Tak apa kalau yang mana tak dapat tu tak apa. Bahan-bahannya nanti kita akan siarkan sekali bersama dengan videonya ya. Okey, ni tak love, like, comment dan share. Ni senyap je ni dekat IG kan ni. Just senyap. Sebab masalah daripada tadi tak ada sound. Tak ada sound ya. Apa orang kata turn off dibuatnya. Tapi tak apalah, kita ada video, short video. Nanti Papa boleh tengok di short videonya ya. Alright, jintan putih manis tu serbuk ke? Kak Zaidah buat sendiri. Saya buat sendiri ya. Jintan tu saya cuci, kemudian saya masukkan dalam oven dan saya kisar. Ataupun sangai, ataupun nak pakai serbuk pun boleh lah ya. Yang serbuk dia kurang, dia rasa macam bercampur ya. Yang ini kita buat sendiri. Kalau tak dia pakai serbuk pun boleh lah. Okey kan? Ni dah naik kuat, kita akan balik-balikkan. Tapi belum sangat lagi lah. Masih lembab lagi ya. Kering lagi. Masih basah lagi Masih basah lagi. Kita boleh clean sikit lagi, dah boleh angkat dah ni. Nasi biryani ni beras biryani, dia senang masak ya. Dia kalau cukup air dia senang masak. So kita tak perlu masak.
Cuma dia tak boleh air lebih ya. Kalau air lebih nanti dia tak cantik berasnya. Dia kena apa berderai berasnya ataupun nasinya yang berderai. Yes. Okay, alright. Untuk jintan tadi Kak Zaidah dah jelaskan. Mungkin ada yang tertinggal tadi. Kak Zaidah jelaskan untuk jintan manis bersama jintan putih yang Kak Zaidah gunakan hari ni. Kak Zaidah buat sendiri ya, sangaikan. Kemudian Kak Zaidah cuci, kemudian Kak Zaidah sangai. Tapi saya tak sangai di kuali, saya masuk di dalam oven. Saya masuk dalam oven, bakar dalam oven hingga dia kering, kemudian dikisar. Jadi dia jadi serbuk, taklah terlampau powder ya. Kalau yang kau beli yang paket powder tu, itu memang serbuk betul, tapi boleh juga kan tu. So jadi kalau ada yang tu boleh guna Kak Zaidah? Boleh. Okey, tumis menggunakan minyak ke minyak sapi? Minyak bersama minyak sapi yang tadi Kak Zaidah tumis? Saya pakai minyak sapi terus saja. Kalau perempuan tak nak pakai minyak sapi, boleh pakai minyak zaitun. Ataupun pakai je lah minyak apa-apa. Cuma janganlah pakai minyak yang kita goreng ikan tu, tak sedap. Kan? Kita pakai minyak sapi ataupun minyak sayur, minyak minyak zaitun. Kalau Arab dia banyak pakai minyak zaitun dia kurang pakai minyak sapi. Dan okey. Alright. Untuk rice cooker macam mana Kak Zaidah? Sama juga cara dia. Periuk ni kita anggapkan periuk ni macam rice cooker. Kita anggap periuk ni macam rice cooker, kita masak, kemudian bila dia dah mula nak kering, masukkan dalam rice cooker, kita akan tekan on. Macam tu lah. Dan sehingga nasi kita masak. Alright. Mungkin biasanya kalau rice cooker kita akan tekan 2 kali atau 3 kali. Sekali tekan dia tak boleh masak ya. Okey, Kak Zaidah mungkin boleh terangkan dekat rakan-rakan di IG kesian. Yang terlepas ya. Minta maaf sangat ya. Disebabkan kita punya Yes. tak tahu apa masalah sebab di IG kita tidak menggunakan mic, kita tidak menggunakan apa-apa sources daripada luar. So jadi disebabkan sound tu tak ada, saya tak pasti kenapa, kami tak pasti kenapa. Okey, insya-Allah jadi kita kena sentiasa doa yang baik-baik, jadi waktu live kita semoga dipermudahkan insya-Allah. Okey, adalah ni. Okey, Kak Zaidah, saya pernah makan nasi Arab ada telur ayam rebus and juga sedikit spaghetti. Macam-macam ada sebenarnya ya. Dah fusion lah tu, western and Middle East. Yes. Macam-macam sekarang. Ya. Ini pun bukanlah Turki original ya. Memang namanya pun Turki, saya belajar ni dulu pun memang namanya nasi Turki ya. Saya pun tak pernah pergi Turki. Jadi yang inilah yang kita belajar dulu. Saya belajar dulu ni nasi ya. Alright, di IG masih dia semula lagi sekali tak ada sound. IG lah online dia, kita pun tak tahulah ya. Okay, so jadi mohon kejap saya mana ada yang konten ke tak ada sound? yes, so rata-rata kata tak ada sound. Okay, kejap ya. Mohon ke Facebook. Ada technical problem. Alright, di Facebook okey ya. Alright, untuk ayam tak berapa sesuai ya. Jadi yang boleh, yang sedap dengan nasi Turki ni, dengan menu yang Kak Zaidah dah masak hari ni bersama anda, yang sesuai proteinnya adalah daging merah. Daging dan daging ataupun kambing ya. Sebab dia kalau ayam you nak potong chop dia kecil-kecil lah, tak boleh potong besar-besar. Ya, sebab dia nanti kita nak balik-balikkan, dia dimasak bersama dengan nasi ya. Jadi kita kalau ayam tak berapa sesuai lah, tapi kalau nak buat juga boleh je lah. Hai Kak Zaidah. Hai. Bukan Assalamualaikum. Hai. Okay, kita ada masalah dengan IG ya. So betul. So, kita minta maaf sangat. Dan nak masak dah sebenarnya nasi kita. Tapi nasi basmati ni yang sebenarnya kita lagi lama kita masak, dia lagi cantik. Cuma kita tak boleh lah tunggu sampai dia betul-betul kering. Maksudnya sampai dia betul-betul ready. Dia akan dengan sendirinya dia akan kering. Ni Ben apa ni? Apa tu?
Boleh lah kot ni. Dah? Ya, tengok tu Bel. Ataupun saya bawa ke mana Bel? Boleh. Silakan Kak Zaidah. Oh, kita ke kiri ke kanan hari ni. Oh, ada dah yang bye-bye awal-awal. Okey, bye-bye. Nak pergi mana lah tu? Okey, tak apa. Uruskan yang uruskanlah urusan anda. Ya. Ikutkan kena tunggu dia lebih kering sikit lagi better ya. Kita tak payahlah tunggu dia kering sangat. Ni pun dah masak dah ni. Kak Zaidah dah rasa tadi dah cantik ya. Tapi dia macam masih basah lagi Kak Zaidah. Dia sebenarnya kena lagi sikit, lama lagi sikit. Cantik. Dia memang apa, walaupun kita ada tak koma-koma apa tu saffron Kak Zaidah, tapi dia color tu agak kurang sedikit Dia memang nasi ni dia bukan color kuning tau. Dia color ni, color minyak sapi. So jadi dia bukanlah macam nasi biryani, nama pun bukan nasi biryani sebab kan. dia tak ada rempah ni. Ya. Jadi mana nak datang warnanya kalau kita nak tu dia tak ada rempah ya. Dia dagingnya pun kita tak masak dengan rempah. Right. Okey, ada yang bertanya daging tu direbuskan dengan apa-apa ke ataupun hanya rebus biasa saja Kak Zaidah? Rebus dengan bay leaf pun sedap. Dimasukkan bay leaf kemudian kita rebus pun sedap ya. Jadi bay leaf tu kalau kita rebus tu masukkan juga ke dalam nasi? Masukkan dalam nasi. Okey. Air rebusan tu kita ambil lah. Daunnya Kak Zaidah? Ambil lah. Daunnya ambil sekali lah Sekali. Okey. Tu dia. Dan Taib kata Facebook okey sangat-sangat. Ya, di IG tak tahu apa masalah. Saya pun tak pasti kenapa. Oh, katanya pinggan hidang sama macam kat rumah kita. Sehati sejiwa lah tu orang kata Ya. Okay, look at that. Kita rebusnya. Wow, sedapnya. Simple aja nasi dia. Tak perlu sebenarnya nasi dia ni tak pakai dengan lauk pun tak apa. Ya, dia dah memadai makan dengan makan dia saja sebab dia dah ada kentang ya. Kentang dia jangan potong kecil-kecil. Nanti bila kita masak dia berderai tak cantik nanti. Dia apa? Kalau kentang kita nak goreng juga boleh ke Kak Zaidah? Cantik. Cantik dia kalau digoreng. Yum. Ni sedap ya. Budak-budak kecil suka ni. Anak saya kecil-kecil dulu memang saya rajin masak ni. Sampai sekarang buat nasi Turki buat nasi Turki Ya. Until now, until dia dah besar panjang, dia masih ingat lagi nasi Turki ni ya. Sedap. Wow. Assalamualaikum. Wow, delicious. Yummy. Yes. Kalau anda dekat sini pun memang boleh tergugat ya. Memang dah tak boleh tahan dah ni. Nak tunggu. Ngap aja. Okey, alahai nasib baiklah saya jauh. Kalau dekat-dekat di Serbu dah semerbak mewangi kat sini. Bayangkan yang ni yang ada di depan kita ni, di depan bel ni, masya-Allah macam mana baunya. You all boleh imagine kan? Humba ya, bukan daun sup. Bukan daun sup. Nak letak daun sup bahagian atas pun boleh ya. Yes. Okey, nak cuba masak nasi Turki ni tapi nak guna daging kambing lah. Thank you Kak Zaidah. Love you many. Gitu. Kambing lagi sedap ya sebab kambing dia ada lemak. Dia sedap, dia ada smell, special smell. Yes. Sedap. Okey, siap dah nasi Turki kita. Alhamdulillah. Tengok Kak Zaidah masak 1 kilo. Penuh ya periuk Kak Zaidah. 1 kilo. Muai ya? Muai. Dia sangat-sangat muai ya. Okay. Ni beras Pak Isa, dia agak halus sikit compare tu beras yang selalu saya masak ya. Kak Zaidah selalu masak dengan beras tumpung. Ya. Masya Allah. Okey, dah siap nasi Turki kita. Manjat sis. Okey, alright. Kalau rasa besar dagingnya boleh potong kecil-kecil. Wow, diet dah terbang. Terbang melayang lah jawabnya. Alhamdulillah, siap dah. Alhamdulillah. Ya, IG memang kita tak boleh buat apa buat masa ni Kak Zaidah. Minta maaf banyak-banyak ya. Kalau ada rakan-rakan yang daripada IG yang berpindah ke Facebook, mohon maaf sebab memang tak tahu technical problem apa ya. Kami tak pasti kenapa. Okey, hang in there, tak apa. Sebentar lagi kita akan postkan gambar bersama resepi penuh dan juga video. InsyaAllah kita akan postkan video, short video atau untuk rujukan resepi menu hari ni. Yes, okay. So alhamdulillah dah siap dah nasi Turki Kak Zaidah. Ni nasi ni Kak Zaidah masak daripada anak saya kecil-kecil dulu ya. Sekarang dah besar panjang dah. Dia tak saya masak lagi tapi saya pun dah tak masak-masak until today lah saya masak.
Dan biasanya nasi ni makan bersama dengan ayam goreng pun sedap juga ya. Tapi kalau perempuan rasa nak makan dengan lauk lain juga boleh. Cuma insyaAllah besok Kak Zara akan tunjuk cara masak lauk sejenis lauk Turki untuk dimakan bersama dengan nasi ni ya. Yes. Okay, so harap perempuan Last soalan, apa saiz periuk Kak Zaida? ini periuk ni siapa apa ya? 38. 34 rasanya sebab tu besar tu 38 40. Ni kecil sikit. 34. Tapi ni agak tinggi, perempuan boleh masak untuk beras 2 kilo. Ini 1 kilo saya masak ya, tapi agak penuh sebab kita lelaki ada kentang ya dalamnya. Jadi dia nampak lebih banyak ya. Tapi untuk beras basmati boleh dimasak dalam 2 kilo untuk periuk ni ya. So okey, kita kenapa kan? Kita tengah cari saiz. Tengok dia. saiz dia. Lebih kurang lah ya. 34 36 macam tu lah. Ini syugur ya. Brand syugur. Okey, so ini rupanya nasi Turki yang saya dah masak. Untuk dicuba ya, perempuan sedap ni. Anak-anak kecil suka ni ya. Sebab saya tahu anak saya kecil-kecil dulu memang suka sangat nasi ni. Dia tak payah makan dengan lauk lain. Dia makan ni aja pun dah sedap ya. So okey, insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan saya cuba besok untuk saya nak ajar lauk untuk dimakan bersama dengan nasi ni. Okey. Yang baik-baik jaga segala urusan dipermudahkan esok. Ada technical problem. Ya, tapi tak apalah. Okey, so kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.